Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah fima yajibu 'ala nisa fi umuri diniyah, sehinggalah perkataan beliau, maka awaslah wahai wanita yang beriman daripada melakukan semua perkara yang tersebut itu. Sebaiknya hendaklah melazimi diri dengan sifat sabar, tenang dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Besar lagi Maha Bijaksana. Jadi pengarah suruh wanita-wanita muslimah-muslimah kita sentiasa sabar dan sentiasa tenang dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Kerana ciri-ciri wanita yang solehah itu banyak sabarnya. Sebagaimana lelaki disuruh bersabar dengan tanggungjawab dia, maka perempuan kena banyak bersabar. Kalau tak sabar, maka suasana di dalam keluarga menjadi kecoh. Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Artinya tidak dihalalkan, tidak dibenarkan oleh syarak bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa dia yang percaya kepada Allah sebagai Tuhan dia dan percaya hari akhirat ni ada, akan dibalas segala perbuatan dia yang baik di atas muka dunia dan perbuatan jahat dia. Orang yang beriman dengan Allah dan percaya dengan hari kiamat tidak dihalalkan daripada berkabung atas mayat lebih daripada 3 hari. Jadi wanita ini, biasa wanita ini hati dia lembut. Maka kalau ada kematian, boleh ia berkabung, jangan sampai 3 hari ke atas. Sampai 3 hari ya. Lepas pada 3 hari, jangan lebih daripada 3 hari. 3 hari boleh. Saing dia meninggal, maka dia pun sedih. Apabila sedih, dia tidak berhias, dia tidak keluar rumah kerana kesedihan, macam 3 hari sahaja bagi perempuan. Manakala sehingga ke yang mati itu ayah dia ke siapa dia ke, hanya dibenarkan 3 hari saja. Anak-anak dia ke apa dia tidak keluar rumah. Kau meninggal perhiasan, maknanya berkabung lah. Kecuali atas suami, maka wajib atasnya berkabung selama 4 bulan 10 hari, kecuali kematian suami. Kalau suami mati, maka dibenarkan bahkan wajib bagi isteri yang kematian suami berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dan itulah iddah dia. Iddah kematian dia 4 bulan 10 hari dan berkabung selama 4 bulan 10 hari.
Di samping dia tak boleh berkahwin, ni panggil iddah, tak boleh berkahwin dengan siapa-siapa dia dalam masa 4 bulan 10 hari. Dan meninggalkan perhiasan. Hak tu dipanggil berkabung. Tak boleh pakai baju comel-comel selama 4 bulan 10 hari. Kalau orang lain mati, ayah dia, adik-beradik dia, kawan dia dibenarkan 3 hari saja. Jangan lebih pada 3 hari. Kerana lebih daripada 3 hari menunjukkan seorang itu tidak redha dengan kematian. Kecuali masalah suami. Ni lain. Hadis ini menguatkan larangan berkabung ke atas mayat selain suami lebih daripada 3 hari. 3 hari dibenarkan lagi. Walaupun si mati itu ayahnya. Hak mati itu ayah 3 hari saja. Anaknya 3 hari. Atau seorang yang alim, tok guru kita mati. Maka kita pun sedih, tak kecek dengan orang, tak pakai pakaian comel. Hidup dengan sedih tinggal selama 3 hari boleh. Lebih tak boleh. Atau seorang yang soleh, orang warak, tok guru kita, waliullah ke, meninggal kita sedih, maka kita pakai baju buruk selama 3 hari boleh. Bahkan sebaliknya ditinggalkan berkabung itu dengan menampakkan keredaan terhadap apa yang telah dihukumkan dan ditakdirkan Allah. Moleknya tak payah berkabung lah. Tapi kalau nak berkabung, dibenarkan sampai 3 hari. Maka bersabar kepada apa yang dibenci itu banyak kebaikannya. Barang siapa yang ditimpa musibah, maka ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak syarat mati dah. Nabi kata semua benda musibah. Nabi api mapuh, pelita dia terpadam, maka Nabi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, api ya terpadam, mapuh api pelita. Cakap sebut inna lillah. Katanya Nabi, setiap orang ditimpa musibah sedikit ataupun banyak, hendaklah ia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, maksudnya sesungguhnya kami ni kepunyaan Allah, milik Allah. Bukan kata harta kami, anak kami, suami kami itu milik Allah, diri kami sendiri itu pun milik Allah. Maka kalau Tuhan nak ambil, tidak salah bagi pihak Allah. Dan tidak menjadi zalim kalau Allah Ta'ala ambil. Bahkan kita yang tidak redha ni pula zalim kalau kita tidak redha dengan Allah yang mengambil barang dia sendiri, milik dia sendiri. Dan sesungguhnya kepadanya, yakni Allah, kami kembali. Ya Allah, Tuhanku, berilah ganjaran pahala dari musibahku. Kita minta, ya Allah, jika berlaku musibah itu, gantikan musibah itu pahala bagiku. Dan gantikan ia dengan yang terlebih baik daripadanya. Kalau mu nak ganti suami saya hok mati, kalau mu nak ganti suami lain, ganti hok lebih baik daripada dia. Anak saya mati, kalau anak saya ni mati, ya Allah, jadikanlah sabar aku ni boleh pahala. Dan kalau nak anak yang lebih baik, lebih berjuruh, lebih soleh daripada dia. Lagu tu. Kalau kereta, kalau barangnya, semua doa lagu tu berlaku. Perkara yang dituntut ke atas wanita adalah perkara-perkara yang dituntut ke atas setiap wanita itu adalah: pertama, bijaksana dalam mentarbiah anak-anak. Ibu mesti kena pandai dalam mentarbiah anak-anak. Tak syarat mengaji tinggi, tak syarat mengaji universiti, tak syarat apa dia. Tetapi kena pandai. Orang dulu pandai mentarbiah anak. Pandai mengajar adab lagu mana anak-anak dengan orang tua. Jangan dengar perbincangan orang tua. Kerana kadang-kadang dalam perbincangan orang tua ada perkataan-perkataan yang tidak layak lagi didengar oleh kanak-kanak. Maka orang-orang dulu pandai mentarbiah anak-anak. Orang sekarang kita tengok duduk kecek dengan orang tua, anak duduk atas riba. Anak dengar perkataan orang tua. Ni tidak sesuai. Jadi kanak-kanak jangan dengar perbualan orang tua. Macam-macam lagi lah. Anak-anak tina mesti duduk dapur. Anak-anak lelaki mesti duduk luar ikut ayah, cari kemahiran ayah. Manakala anak-anak perempuan kena belajar lagu mana nak menguruskan rumah tangga. Hak ni ibu yang bijak. Kadang-kadang ibu ni atas budak-budak anak-anak ngaji tinggi, tak tahu nak menguruskan rumah tangga. Menanak nasi tak pandai, nyapuh rumah tak reti, pasal vacuum pun tak reti, basuh baju tak reti. Reti tengok TV, reti tengok handset. Ni ibu bapa yang tidak pandai. Tak syarat mengaji tinggi dah.
iaitu asuhan agama. Pertama kena beri agama, royak kepada anak-anak kita, kita ni agama Islam. Tuhan kita bernama Allah, dialah yang mencipta segalanya. Ada orang mengiktiraf dia sebagai Tuhan, ada orang tidak mengiktiraf. Yang tidak mengiktiraf tu jadi kafir, dia kekal dalam neraka. Manakala kita alhamdulillah Allah Taala wi hidayah, kita mengiktiraf Allah Taala sebagai Tuhan, maka kita jadi orang Muslim, orang Islam, kita kekal di dalam syurga. Royak mengenai agama, cara mandi junub, cara nak kira haid, pakaian dia, bergaulan dia dengan sepupu dia, dengan adik-beradik dia. Orang tua mari lagu mana, siung tangan kau gapo dia, tanya khabar mak cik daripada mana. Sihat kau tidak, keluarga lagu mana, buat air gapo ajar sifat-sifat serta mendidik mereka dengan sifat-sifat benar, selalu bercakap benar. Ingat, jangan malu bercakap benar. Kecek dengan ayah, jangan takut cakap benda benar. Ajar, jangan ajar dusta. Kalau kita berdusta, ajar takut bercakap dusta. Rasa bimbang, rasa berdosa kalau kita bercakap dusta. Apa-apa berlaku mesti bercakap benar. Pesan. Sifat malu, ajar anak tino kita tu pemalu. Kalau orang mari ramai-ramai, jangan keluar daripada bilik. Ajar sifat malu. Anak dara lagu tu lah, duduk di dapur. Tapi kalau mak saudara mari, maka kena pergi jumpa, salam, tanya khabar. Tu keluarga. Tapi kalau orang asing, orang ajnabi, orang luar, jangan pergi dekat-dekat pintu. Jangan duduk main muka pintu. Jangan duduk bersembel. Jangan suka duduk keluar rumah. Banyak duduk dalam rumah. Tuhan. Dan memelihara kehormatan diri. Jangan buat benda-benda yang memalukan mak ayah. Jangan main TikTok. Jangan hantar gambar kepada saing-saing. Jangan buat benda-benda, kata-kata ko, ataupun perbuatan-perbuatan di sekolah, benda-benda yang menjatuhkan kehormatan ayah. Nampak kena pesan kepada dia. Hendaklah si ibu itu menyusukan bayinya. Anak kita biar kita yang susu. Baru kita tahu susu tu yang halal ke, haram ke, apa dia mari daripada diri kita. Ni susu dengan susu lembu. Maka anak kita saya ke lembu, perangai supaya lembu, adat supaya lembu. Kalau boleh susu daripada susu manusia, susu isteri kita. Barulah dia akan mengikut perangai ibu dia. Orang lain ni malah menyusu. Tak comel lah, tak jadi begini lah, apa dia. Suruh lembu menyusu. Akhir sekali anak dia macam lembu. Susu lembu setara mana sangat, tak boleh lawan lah susu ibu. Susu manusia biarlah susu awal lembu, susu akhir lembu, susu tengah lembu ke, susu banyak khasiat ke, tapi perangai jadi genetik lembu. Lagi-lagi ni susu macam-macam campur benda-benda yang tidak bersih, yang tidak sehat. Tetapi susu ibu ni benda bersih, benda sehat. Orang-orang ibu-ibu lah ni malah menyusu macam-macam lah. Takut kendor lah, takut apa dia macam-macam. Dan tidak boleh bayi itu disusukan selain daripada dirinya sendiri. Jangan orang mudah-mudah menyusu anak kita, melainkan jika terdesak. Lainlah kalau kita ni sakit, kita tak mampu beri susu kepada anak kita, ataupun susu tak mencukupi, maka kita serah kepada orang lain untuk menyusu dia ataupun untuk mentarbiah dia. Macam Nabi, mak ayah dia hantar kepada apa dia? Halimatun Sa'diyah untuk menyusu Nabi. Darurat kerana nak belajar. Apabila bayi itu disusukan oleh wanita lain, hendaklah dikenal pasti ketua punya susu itu, iaitu suami kepada wanita yang menyusukan bayinya ataupun tuan yang ampunya hamba sahaya yang menyusukan itu. Maka kalau kita menyusu kepada seseorang, kita kena kenal keluarga dia, kerana kalau menyusu jadi anak susu, maka kita kena tulis. Macam kita hantar di nursery itu menyusu anak kita, kena tulis. Anak kita nama A pernah menyusu dengan dia berapa kali. Kalau cukup syarat 5 kali bawah daripada 2 tahun, maka anak kita tu jadi anak susu dia. Maka suami wanita saat ni jadi ayah susu. Kalau adik-beradik, keluarga saat ni jadi adik-beradik, ibu susu. Maka kena tanda supaya tidak jadi keliru, takut menikah dengan adik-beradik susu. Maka haramlah menikah dengan adik-beradik susu.
maka jadi tak sah nikah tu dah. Bilangan penyusuan, ketahui andainya masa penyusuan seorang bayi itu kurang daripada 5 kali penyusuan, kurang daripada tu. Dan dengan syarat mengenyaikan si bayi itu, maka tidaklah diharamkan bayi itu, yakni tidak dikira mahram kalau kurang daripada 5 kali. Kalau 5 kali dah menyusu, tak syarat kenyai sekali susu. Sekali susu budak tu pun ikutlah nak pergi main ke mana, okey sekali ingat. Lepas tu susu pula, susu dia pun tidur misalnya. Kenyai ke tak kenyai tak apa, tidak menjadi syarat 5 kali perbuatan lagu tu, bayi tu kurang daripada 2 tahun, maka jadi anak susu kita. Setuh tak batal semaya dah, dengan suami kita pun tak jadi batal semaya dah kerana ibu ayah susu dia. Hendaklah berlaku 5 kali penyesuaian atau lebih, 5 ke 10 ikutlah, maka barulah diharamkan jadi mahram susu. Sesuai dengan maksud hadis Nabi, iaitu diharamkan penyesuaian sebagaimana diharamkan menurut nasab. Cuma beza dia adalah tak boleh menerima pusaka, harta sahaja. Manakala dari bab lain tak boleh nikah, batal semaya, hukum dia sama dengan ahli keluarga, kecuali dalam bab pusaka sahaja. Inilah apa yang telah dipermudahkan Allah untuk kami mengumpulkannya daripada pelajaran-pelajaran yang dikira patut sekalian wanita mengetahuinya. Dan semua itu adalah dengan kelebihan kurnia Allah dan kemurahan Dia. Dan saya memohon kepada Allah agar Ia menjadi sebab bagi saya untuk mendekatkan diri kepadanya dan membawa kepada mencapai keredaannya. Sesungguhnya Dia yang maha mendengar permintaan hamba-Nya dan maha mengkabuli. Jadi pengarang kata sekadar ni saja yang mampu saya himpunkan dalam kitab ni. Mudah-mudahan tulisan saya ini merupakan kebajikan ibadat saya sebagai pengabdian saya untuk menghampirkan diri kepada Allah dengan cara menulis kitab-kitab agama dan nasihat kepada umat Nabi Muhammad. Selawat dan salam dijunjung tinggi ditujukan kepada penghulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan diakhiri dengan segala puji-puja hanya kepada Allah Tuhan semesta alam. Telah berkata penyusun kitab ini Al-Faqih ilallah, orang yang sangat berhajat kepada Allah, Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Abdullah bin Aidarus bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Alawi Al-Husaini Al-Hadrami Al-Syafi'i. Selesai daripada penulisan pada 22 Sya'ban tahun 1379 Hijriah, dan selesai daripada pembaikan dan pembetulannya pada hari Khamis 29 Zulhijjah tahun 1379 juga ketika hendak dicetaknya. Dan akhir sekali kami ucapkan setinggi-tinggi salam dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Khatamlah kitab kita pada malam ni, Tazkiratul Hadramiyah. Maka sebagai adab kita kerana dapat ilmu daripada kitab ni dan pengarang ni, sekalipun tak sempat dengan pengarang tapi kita sempat dengan ilmu pengarang. Jadi mudah-mudahan dengan belajarnya kitab pengarang ini kita dapat fawaid, dapat hubungan di antara kita dengan dia. Jadi hamba ijazah ke kitab Tazkiratul Hadramiyah ini sebagaimana hamba terima daripada guru hamba di Hadramaut. Tazkiratul Hadramiyah saya ijazah ke semuanya. Dan sebagai nak menghubungkan dan tanda terima kasih kita kepada pengarang, kita baca Fatihah sekali, baca Qul Huwallah 11 kali, baca selawat 3 kali dan ayat kursi sekali. Kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dia, sahabat-sahabat, ulama-ulama, guru-guru kita yang bersambung kepada Rasulullah, secara khususnya pengarang dia sendiri Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, dengan niat supaya Allah Ta'ala naikkan darjat mereka di dalam syurga. Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada mereka semua dari sudut ilmu, dari sudut amal, dari sudut keikhlasan. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama mereka, iaitu orang-orang yang ikhlas dengan Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan baca saat ni, kita niat semua benda-benda yang baik yang kita sendiri niat dan orang-orang soleh niat, maka dengan niat itulah kita baca Al-Fatihah.
Allah manfa'na kama yanfa'u asluh. Allah manfa'na kama yanfa'u asluh. Allah. Jadi kuliah malam antara maghrib dengan isya kita KIV dululah. Sebab sekarang masjid-masjid dah panggil dah mengajar. Maka tengoklah kalau ada rezeki anak buat lagi kuliah live malam lagu ni, ataupun anak akan mengajar di masjid, tak ada lah live masjid dah lah. Wallahu a'lam. Hamil keluar darah, gugur, kena mandi apa? Gugur, seseorang yang gugur keluar darah, maka hukum dia wiladah. Wiladah. Maka kena mandi wajib, mandi wajib wiladah, mandi wajib. Saja aku mandi, saja aku mengangkat hadas wiladah kerana Allah Taala. Lagu tu. Tempoh darah keluar itu dikira tempoh beranak ke haid. Keluar darah lagu mana, lama mana keluar darah tu. Keluar darah tu. Kalau keluar darah tu, maka darah tu darah tolak lah. Darah tak ada hukum. Kecuali sebelum daripada keluar darah tu dia haid, maka darah tu darah haid. Kalau tak ada gapo dia, ya gugur saja. Darah gugur ni tak ada hukum . Darah gugur ni kita sebab gugur kita pecah peranak ni tak ada hukum. Tu tak ada hukum. Kecuali dah sebelum pada kita mengandung, kita beranak saat ni kita haid. Maka tiba-tiba beranak tubik darah. Tubik darah gugur misalnya. Hak tu darah tu darah haid. Tapi kalau sebelum ni tak ada haid, darah ni darah nyakit darah biasa gitu dah lah. Batai semaya gitu saja. Nipah lah, nipah dia. Nipah kalau keluar darah pada lepas pada gugur tu darah nipah lah. Gitu. Tapi masa keluar tu darah masa darah tu kan gugur tu, masa gugur tu tu darah tolak dipanggil. Lepas daripada kosong benda tak ada dalam ketulan darah ke apa dia semua daging ke apa kelubik, tu baru kira nifas . Siapakah golongan batiniah? Batiniah ni orang yang suka membahas mengenai benda-benda batin, seperti apakah hakikat sembahyang, apakah hakikat ke apa dia. Dia asalnya cawangnya daripada ilmu tasawuf. Asalnya benda ini benda sampingnya daripada ilmu tasawuf, bukan utama, bukan tujuan utama ilmu tasawuf mengetahui hakikat sembahyang, hakikat puasa sebenarnya, apa dia maksud dia, hakikat zikir, hakikat ni batiniah. Batiniah tahu benda ni tapi dia ni cawangnya daripada ilmu tasawuf. Tak syarat belajar ilmu tasawuf, kena belajar batiniah. Setiap benda tu ada batin dia. Zahir sembahyang, tapi batin dia pun ada juga. Kadang-kadang ilmu tasawuf yang benar pun ada perbahas benda ni. Tetapi ada ilmu batiniah yang sesat, ia ambil batin saja, tinggal ke zahir. Jadi misal contohnya, semaya apa dia maksud batin sembahyang adalah ingat Tuhan. Maka ingat Tuhan cukup dah tak payah semaya. Ni batiniah sesat lah. Tetapi batiniah yang benar, di samping dia sembahyang, dia ambil juga pengertian batin di dalam sembahyang itu ingat Allah. Berarti di samping dia semaya, dia ingat Allah, gabung kedua-duanya. Adakah Nabi bela kucing dan suka kepada kucing? Hamba tak ingat Nabi bela kucing kodok, bela kucing kodok. Tetapi seorang sahabat nama Abu Hurairah suka kepada kucing dan Nabi beri gelar kepada dia bapak kucing. Nabi suka, maknanya suka tengok sahabat tu sayang kepada kucing. Nabi sendiri bela kucing tu hamba tak tahulah. Boleh kodok duduk kaki menghadap kiblat makruh kerana arah yang paling mulia adalah kiblat. Tepat kita semaya, kita menghadap ketika semaya, tiba-tiba kita menghadap kaki. Makruh. Moleknya jangan menghadap kiblat. Tak dosa tapi tak berapa comel. Siapa dia yang nak korban bila start tak boleh potong kuku, start 1 Zulhijjah tak boleh nak potong kuku dah. 10 hari tu tak boleh nak potong kuku, kerak rambut tak boleh. Tujuan dia supaya dapat pengampunan penuh. Ni Nabi larang Nabi larang jangan kerak kuku, jangan kerak rambut supaya dapat pengampunan penuh apabila kita sembelih binatang korban, titik darah diampung semua tubuh kita. Cara tahu kita diikuti jin dan saka, kita tengok kehidupan kita ada perubahan ke tak.
Ada gaya pelik kodok. Kalau gaya pelik pergi jumpa perawat dan tanya dia lagu mana nak itu. Tak ada. Dosa kodok kita pergi masjid maya Jumaat, pagar tutupnya hambak di polis kelik rumah kita. Pas dah mau tak hui kita tak dosa alik kita dah dah. Dosa orang hambak lah kalau dosa. Tapi kalau atas dasar keselamatan kau gapo dia tu dia buat gitu pun atas dasar keselamatan kau gapo dia. Tapi biasanya benda-benda lagu ni orang tasamuh lah. Orang tolak ansur lah. Sore tu tak jadi kau penyakit lah gitulah. Cuma kalau orang tu hambak kau tak benar kita, kau tembok kita, kau gapo dia, maka tak dosa alik kita dah dia mau hambak. Kita nak sedekah, nak derma untuk orang yang sudah meninggal. Adakah perlu niat ataupun perlu lafaz? Niat dari hati saja. Niat dari hati, ya Allah ya Tuhanku, kalau ada pahala, hamba hadiah kepada sekian-sekian. Nampak lagu tu. Orang sakit lumpuh kiblat dia, kaki menghadap kiblat, patut letak batal kepala dia, biar kepala dia tu tinggi sikit untuk menghadap ke arah kiblat. Kaki ke arah kiblat, kepala tu tinggi sikit batal biar dia nampak kaki kiblat. Maka dia semaya dalam keadaan berbaring lagu tu lah. Lepas tayamum kena basuh juga tempat rukun seperti muka dan tangan gini. Tayamum dengan sebab gapo dia? Tayamum dengan sebab gapo dia? Kalau tayamum, obat ambil air semaya lah. Tayamum. Tetap kena tayamum, tetap kena ambil semaya. Hukum lutut lebih tinggi daripada kitab masa menadah. Ni lutut ni lebih tinggi daripada kitab. Apa hukum dia? Ada ulama kata molek tinggi pada kita baru nampak mulia ke kitab. Itu adab dengan kitab. Tu cara-cara ulama melihat kitab tu lagu tu. Jangan pak nampak seperti kita menghina. Setiap perkara perbuatan tindakan yang menunjukkan nampak macam hina kitab itu tak boleh hukum dia kerana ilmu itu dimuliakan oleh syarak. Bagaimana nak nasihat orang yang belajar tak ikut ilmu yang sebenar? Belajar ilmu yang salah ke? Kena jumpa dengan dia personal, nasihat ke dia, royak kata awak belajar apa dia. Ingat belajar ni kena cari guru yang betul, jangan cari guru Wahabi, jangan cari guru Syiah, jangan cari guru anti hadis, jangan cari ilmu sesat, ilmu batiniah ke ilmu gapo dia, ilmu hak sesat-sesat. Jangan. Kena nasihat dia lah. Wajib kodok minta izin ibu bapa sebelum keluar rumah. Tengok perempuan kalau lelaki. Kalau lelaki sunatnya minta izin daripada ibu bapa kerana menyebabkan bimbang ibu bapa apa yang berlaku. Tapi orang yang berada di bawah kuasa seorang bapa, misalnya anak tina ke apa, kena minta izin lah. Kerana bahaya ke apa dia. Kena minta izin daripada ayah. Bagaimana ahlul bait yang terputus nasab? Ahlul bait terputus nasab, maka boleh terima zakat kerana tidak dikira ahlul bait. Terputus nasab tu tak tahu dia tu betul ke tidak. Maka dikira ke hukum seperti bukan ahlul bait, maka boleh terima zakat. Lewat pergi semaya solat jenazah hanya sempat berimeh pada takbir akhir. Takbir akhir dia. Maka takbir akhir itu Allah Akbar. Kita Allahu Akbar baca Fatihah selalu. Tak imam wisalah assalamualaikum assalamualaikum sudah lagi 4 takbir. Baca doa, baca selawat, baca doa, tak ada. Hukum kerak kuku kucing. Kerak kuku kucing yang tujuan apa dia? Kalau benda itu menyusahkan kau apa dia boleh, tapi syarat jangan menganiaya binatang. Kalau kerak kucing tu jadi tak apa, tak ada masalah, dia boleh makan, dia boleh hidup, boleh apa, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau kerak kucing tu mampu kau apa dia, maka hukum dia haram lah. Ijazah selawat tafrijiyah.
Ijazah selawat tafrijiyah ni amal. Selawat tafrijiyah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad sampai seterusnya. Sebanyak 4,444 kali dalam masa 8 hari. Bermula daripada hari Ahad sampai hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari Ahad tu habis lah. 7 hari lah kita kata. Habis ataupun 8 hari hari Ahad. Habis ke bermula daripada Ahad, habis ke 4,444 kali. Selawat tu habis ke 4,000 dalam masa 8 hari. Lupa jamak Zuhur. Gi buat 3 rakaat lagu mana? Kalau kita bangun dah untuk rakaat yang ketiga, maka wajib kena buat 4 rakaat dah lah. Tak boleh undur dah semula. Maka kena buat 4 rakaat. Jangan salah semaya Zuhur ni. Kalau salah saja bangun rakaat yang ketiga ke apa dia, maka wajib sembahyang Zuhur 4 rakaat. Nah, tak lewat 2 lah. Wallahu a'lam. Nah, jadi kuliah malam kita KIV dulu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.